bagi subjek QSU 3033 iaitu Anatomi dan Fisiologi Manusia, saya akan menerangkan tentang tugasan rancangan pengajaran harian, iaitu tajuk kami ialah Sistem Endokrin, iaitu pengenalan sistem endokrin, hormon-hormon sistem endokrin dan kelenjar endokrin. RPH ini disediakan oleh saya sendiri iaitu Muhammad Hairi bin Muhammad Nazri, Aiman Hakim bin Jaafar dan juga Ahmad Syawal Aidit bin Muhammad Sani. Nama pensyarah yang mengajar kami pada subjek ini ialah Dr. Ruaibah Yazani binti Tengah. Yang pertama sekali, tarikh pada 22 hari bulan 12 2020 iaitu tingkatan 4 beta. Hari pada hari Isnin. Jantina pula ialah lelaki dan perempuan. Masa daripada pukul 9 hingga 10.30 pagi. Bilangan pelajar pula ialah seramai 30 orang. Tunjang pembelajaran hari ini ialah Anatomi dan Fisiologi Manusia dan tajuk pembelajaran ialah Sistem Endokrin. Fokus pembelajaran 7.1 Pengenalan Sistem Endokrin, 7.1.1 Definisi Sistem Endokrin dan seterusnya ialah 7.2 iaitu Ciri-ciri hormon dan juga kelenjar-kelenjar endokrin 7.3. Pengetahuan awal pelajar ialah pelajar telah diberikan link Google Site mengenai sistem endokrin dan guru meminta pelajar untuk membaca kandungan di dalam Google Site tersebut serta memahami dengan jelas. Objektif pembelajaran ialah di akhir proses pengajaran dan pembelajaran, pelajar dapat iaitu psikomotor akan dapat menerangkan sistem endokrin. Seterusnya, yang kedua, pelajar dapat menyatakan kesan hormon ke atas tubuh manusia. Dan yang ketiga, pelajar akan dapat menjejaki lokasi kelenjar di tubuh manusia. Dan bagi kognitif pula, pelajar akan mengenal pasti kelenjar yang terdapat pada tubuh badan manusia. Dan yang kedua, pelajar akan dapat mentaksirkan ciri-ciri hormon. Dan yang ketiga, pelajar akan dapat menunjukkan kesan rembesan hormon daripada kelenjar. Seterusnya, bagi efektif pula ialah pelajar akan dapat memberi fungsi sistem endokrin. Pelajar akan dapat menulis kesan sistem endokrin dengan saraf ke atas tubuh badan. Dan yang ketiga, pelajar akan dapat menerangkan contoh hormon yang dirembeskan oleh kelenjar endokrin. Persediaan guru menyediakan buku teks, buku rujukan, slide pembelajaran dan nota ringkas. Persediaan para pelajar pula ialah menyediakan buku rujukan, alat tulis dan buku catatan yang dimaklumkan oleh guru. Yang pertama ialah fasa pengenalan, iaitu set induksi berkaitan dengan refleksi video 5 minit. Pelajar telah diberikan video mengenai sistem endokrin dan guru meminta pelajar untuk membaca kandungan nota tersebut serta memahami dengan jelas proses awal pengajaran yang dirancang untuk membantu menarik perhatian pelajar agar mereka bersedia dan fokus untuk menghadapi sesi pembelajaran. Seterusnya ialah organisasi guru. Guru bertanya kepada pelajar bagaimana keadaan manusia jika tubuh badan mereka tiada kelenjar-kelenjar khas untuk melakukan proses pembesaran, proses hidupan seharian dan merembeskan segala sisa kotoran daripada badan. Dan seterusnya, guru akan menunjukkan video model tubuh badan manusia yang mengandungi setiap lokasi kelenjar endokrin yang terdapat di setiap bahagian penting agar pelajar lebih memahami tentang konsep dan fungsi pelajaran itu. Seterusnya ialah organisasi pelajar. Pelajar akan melihat video yang ditunjukkan oleh guru dan mencatat sedikit nota mengenai sistem endokrin. Seterusnya, pada bahagian penilaian, pelajar akan dapat mengetahui serba sedikit mengenai sistem endokrin. Dan alat bantu mengajar pada fasa ini ialah video model tubuh badan manusia, projektor, papan putih dan juga buku teks. Seterusnya, saya akan terangkan pada fasa perkembangan, iaitu aktiviti pertama kami ialah hot seat selama 30 minit. Maklumat pengajaran dan pembelajaran iaitu 7.1 Pengenalan Sistem Endokrin. Ianya merupakan himpunan kelenjar yang merembeskan bahan kimia yang dikenali sebagai hormon. Ianya dibawa dalam sistem peredaran darah dalam tubuh badan kita. Sistem endokrin bertujuan untuk mengawal segala aktiviti badan. 7.1.1 iaitu definisi sistem endokrin. Kelenjar endokrin menjalankan tugas-tugas pembesaran hormon ke tubuh badan manusia. Ianya terbagi kepada dua, iaitu kelenjar endokrin dan kelenjar eksokrin.
kelenjar-kelenjar ini menjalankan tugas yang sangat penting, iaitu kelenjar endokrin ialah kelenjar tanpa saluran yang merembeskan hormon secara langsung ke dalam aliran darah, badan dan dibawa ke seluruh organ sasaran. Seterusnya, kelenjar exokrin ialah seperti kelenjar peluh dan kelenjar saliva yang merembes ke dalam duktus di mana sekrekasi yang akan dibawa ke lokasi spesifik. Seterusnya, 7.1.2, fungsi sistem endokrin adalah kelenjar penghasil hormon yang tidak memiliki saluran pengalih. Hormon yang dihasilkannya akan dialurkan kepada aliran darah kerana ianya dikira menumpang pada aliran darah. Hormon tersebut mampu mencapai bahagian tubuh yang jauh dari lokasi kelenjar tersebut. Kelenjar endokrin ini terdiri daripada kelenjar pituitari, kelenjar tiroid, kelenjar adrenal, kelenjar pankreas, kelenjar ginjal, kelenjar testis dan juga kelenjar ovari. Seterusnya, organisasi guru ialah guru akan meminta para pelajar untuk mengambil masa selama 10 minit untuk memahami tentang bahagian-bahagian penting sistem endokrin. Seterusnya, guru akan bertanyakan mengenai soalan mengenai sistem endokrin. Seterusnya, organisasi murid ialah murid seramai 30 orang akan membentuk 5 kumpulan kecil yang mempunyai 6 orang ahli dalam setiap kumpulan. Mereka akan melantik salah seorang daripada ahli kumpulan mereka untuk menjadi ketua bagi menjawab setiap soalan yang diberikan oleh guru mereka. Seterusnya, bahagian penilaian ialah pelajar akan dapat menerangkan definisi sistem endokrin dengan baik dan pelajar akan mengetahui fungsi sistem endokrin dalam tubuh badan manusia. Soalan-soalan yang akan ditanya ialah terangkan apakah fungsi kelenjar tiroid. Soalan yang kedua, berikan nama hormon yang dirembeskan oleh kelenjar adrenal. Soalan yang ketiga, fungsi hormon glukagon yang terdapat dalam kelenjar pankreas. Dan keempat, apakah yang akan terjadi jika badan manusia terdapat berlebihan hormon insulin. Dan soalan yang kelima ialah berikan nama hormon yang terdapat dalam kelenjar ovari untuk wanita. Alat bantu mengajar pada fasa ini ialah slide pembelajaran, nota ringkas dan juga papan putih. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Saya akan serahkan kepada saudara Aiman. Okay, dalam aktiviti 2 pula, guru akan menggunakan peta IT yang akan mengambil masa selama 30 minit. Maklumat pengajaran dan pembelajaran, guru akan mengajar mengenai hormon. Tentang hormon ialah bahan kimia yang disintesis oleh sel-sel hidup. Hormon berfungsi mengawal atur semua proses fisiologi dan tubuh badan manusia seperti proses pertumbuhan dan pembiakan. Hormon diperlukan dalam kuantiti yang sikit untuk merangsang fungsi tisu atau organ khusus pada manusia dan tumbuhan. Seterusnya, ciri-ciri hormon dan kesan hormon ke atas tubuh. Yang pertama, hormon pertumbuhan. Hormon ini berfungsi untuk merangsang pertumbuhan otot dan tulang. Tumbuhan ini akan terbantu jika kekurangan hormon pertumbuhan tersebut. Yang kedua, hormon antidiuretik. Hormon ini mengawal penyerapan air di ginjal. Jika kekurangan air yang diserap di ginjal, ia akan menyebabkan urin akan menjadi pekat dan dehidrasi. Yang ketiga adalah hormon tiroxin. Hormon ini mengawal kadar metabolisme dan merangsang pertumbuhan. Ia mengawal perkembangan minda kanak-kanak. Jika hormon ini berlebihan, ia akan menyebabkan kanak-kanak tersebut kuat berpeluh dan berbulu mata menonjol. Selanjutnya, hormon adrenalin. Hormon ini menaikkan kadar pernafasan dan degupan jantung. Ia meningkatkan kepekatan glukosa dalam darah. Jika hormon ini berkurangan ataupun berlebihan, ia akan menyebabkan tekanan darah akan meningkat dan kandungan glukosa dan garam dalam darah juga akan meningkat. Selanjutnya ialah hormon insulin. Hormon ini berfungsi untuk menukarkan glukosa ke glukogen dalam hati dan mengawal arah glukosa dalam badan. Jika hormon ini berkurangan di dalam badan, maka arah glukosa tidak terkawal dan menyebabkan kencimanan. Selanjutnya ialah hormon estrogen. Hormon ini merangsang perkembangan ciri-ciri seks sekunder bagi perempuan, iaitu pita haid dan menyediakan uterus untuk kehamilan. Jika kekurangan hormon ini, ia akan terjadinya ketidaksuburan dan keterahan terjejas. Okey. Selanjutnya ialah hormon testosteron. Hormon ini mengawal ciri seks sekunder lelaki dan merangsang penghasilan sperma. Jika hormon ini berkurangan, maka jumlah dan kualiti sperma lelaki juga akan terjejas. Okey, bagi organisasi guru akan menyediakan cardboard yang telah mempunyai bentuk grafik di atas cardboard tersebut. Guru akan memberi cardboard tersebut kepada pelajar. Okey, bagi organisasi murid pula, semua pelajar akan diberikan cardboard
dan dibentuk untuk membuat peta rating yang berkaitan ciri-ciri hormon serta kesannya. Sebenarnya pelajar diberikan masa selama 10 minit untuk membuat peta rating tersebut. Setiap peserta perlu mempersembahkan peta rating mereka. Bagi penilaian pula, pelajar akan dapat mentaksirkan ciri-ciri hormon. Yang kedua, pelajar dapat menunjukkan kesan rembesan hormon. Bagi alat bantu mengajar pula, yang pertama ialah cardboard, yang kedua ialah marker pen. Aktiviti yang ketiga pula, guru akan menggunakan team stand and share yang mengambil masa selama 25 minit. Okay, bagi maklumat pengajaran dan pembelajaran, guru akan mengajar mengenai kelenjar-kelenjar endokrin. Yang pertama, kelenjar ini bertanggungjawab dan mengawal aktiviti badan melalui hormon yang telah dirembeskan melalui kapilari darah. Okey, yang kedua, kelenjar pituitari. Kelenjar ini terletak di bahagian bawah otak dan dikawal oleh bahagian hipotalamus. Ia dikenali sebagai kelenjar induk kerana ia mengeluarkan hormon bagi menghantar aktiviti kelenjar lain dalam sistem endokrin. Tindakan hormon ini adalah untuk mempercepatkan kadar pembesaran. Ia juga mampu untuk merangsang pengambilan asid amoni oleh sel-sel bagi mensintesiskan protein. Kekurangan atau kelebihan hormon ini ia akan membawa kepada pembentukan tubuh yang tidak normal. Sebenarnya ialah kelenjar tiroid. Kelenjar ini terletak di kerongkong, iaitu di bahagian hadapan rakum. Ia menghasilkan hormon tiroksin, triodothyromin dan kalsiomin. Ia berfungsi untuk merangsang kadar metabolisme. Ia juga mengawal pengoksidaan glukosa semasa sel di dalam tubuh manusia. Hormon kalsium dapat merangsang penyimpanan kalsium pada tulang. Kesan apabila kekurangan hormon tiroksin ini, ia akan menyebabkan berlakunya beguk akibat kekurangan iodin. Sebenarnya ialah kelenjar adrenal. Kelenjar ini terletak di bahagian atas ginjal dan terbagi kepada korteks dan medula. Korteks ialah bahagian yang mengandungi hormon glucocorticoid, metacorticoid dan androgen. Adrenal pula mengandungi hormon estrogen dan norepinephrine. Kesan hormon ini jika ia kekurangan ialah glucocorticoid dan metacorticoid menyebabkan penyakit Addison, iaitu simptom tekanan darah rendah atau hipotelemia. Sebenarnya kelenjar pankreas ianya terletak di bahagian perut. Pada pankreas ini ia terdapat kelenjar endokrin yang dikenali sebagai kumpulan pankreatik. Kumpulan ini menghasilkan hormon insulin dan glukogen. Rembesan insulin ini dirangsangkan oleh arah glukosa yang tinggi dalam darah. Kesan jika kekurangan ataupun kelebihan hormon ini ialah jika ia berlebihan, insulin akan menyebabkan hipotelemia. Manakala jika ianya kekurangan ataupun tiada insulin, ia akan menyebabkan diabetes mellitus, iaitu kencing manis. Bagi organisasi guru pula, guru akan mewakilkan kepada dua kumpulan. Guru akan bertanyakan soalan kepada setiap kumpulan tersebut. Bagi organisasi pelajar, pelajar akan berdiri mengikut kumpulan yang telah ditetapkan oleh guru. Pelajar di kumpulan lain akan bertanyakan soalan. Bagi kumpulan yang berjaya menjawab soalan tersebut, mereka akan dapat untuk duduk. Bagi penilaian, pelajar akan dapat menerangkan contoh hormon yang dirembeskan oleh kelenjar. Yang kedua, pelajar akan dapat menunjukkan kesan hormon di pada kelenjar. Bagi alat bantu mengajar pula, alat digunakan ialah buku teks dan slide. Seterusnya, bagi penilaian aktiviti 1, guru akan mengadakan soal jawab antara guru dan pelajar. Guru akan bertanyakan soalan spontan kepada pelajar untuk mengetahui kefahaman mereka terhadap tajuk sistem endokrin ini. Jawapan spontan yang diberikan oleh pelajar dapat diketahui tahap kefahaman mereka berkenaan tajuk yang telah dipelajari. Antara soalan yang akan ditanya ialah yang pertama, ciri-ciri sistem endokrin. Yang kedua, namakan kelenjar endokrin dan hormonnya. Dan yang ketiga, apakah kesan penuaan pada sistem endokrin. Bagi aktiviti 2 pula, guru akan mengadakan kuis secara online. Guru akan mendapatkan masa dan hari yang
Juga untuk memastikan semua pelajar menjawab kuis tersebut. Keputusan kuis akan menunjukkan tahap kefahaman pelajar terhadap pembelajaran sistem NLP yang telah dipelajari. Yang keempat, iaitu penutup. Pada bahagian ini, guru akan menyatakan dengan terperinci perkara dalam perkaitan kognitif dan perkaitan sosial, iaitu komponen dan kriteria kemahiran penutup. Seterusnya, perkaitan kognitif. Yang pertama, guru akan membuat rumusan, iaitu guru akan memberi peringatan kepada isi-isi penting sistem endokrin ini kepada pelajar. Manakala yang kedua, guru akan mengulangi isi-isi penting ini supaya pelajar dapat definisi hormon dan mengenal pasti ciri-ciri sistem endokrin ini. Yang ketiga, guru akan menjalankan aktiviti penilaian. Guru akan menyusulkan rakaman daripada mudah kepada sukar. Manakala yang keempat, guru akan mencadangkan aktiviti susulan. Guru akan menjalankan aktiviti bimbingan kepada pelajar yang tidak faham. Dan yang terakhir, guru akan menjalankan aktiviti pengukuhan, iaitu wakil seorang pelajar untuk bercakap tentang apa yang difahami tentang sistem endokrin ini. Yang terakhir, refleksi. Pada bahagian ini, guru akan menyatakan isu masalah signifikan yang dikenal pasti, kekuatan tindakan dan penambahbaikan. Kesusahan untuk mendalami ilmu ini disebabkan ketakutan untuk menerima. Hal ini boleh menunjukkan ilustrasi kepada pelajar. Guru akan mengenal pasti masalah pelajar. Yang pertama, guru dapat mengesan pelajar kelihatan sedikit sukar untuk menerima informasi yang telah diajar kerana terlalu banyak jenis kelenjar dan jenis hormon yang terdapat dalam tajuk ini. Manakala yang kedua, 3/30 pelajar tidak dapat menggambarkan dengan lebih tepat di mana lokasi-lokasi setiap kelenjar di tubuh badan manusia, manakala yang selebihnya dapat memahami dan menunjukkan setiap lokasi dengan jelas. Seterusnya, guru akan bertindak untuk penambahbaikan. Yang pertama, guru akan menerangkan dengan lebih terperinci dengan membawa model badan manusia yang menunjukkan lokasi kelenjar dengan lebih terperinci dan menjelaskan maksud-maksud kelenjar tersebut dengan lebih mudah. Yang kedua, guru akan memberikan fokus yang lebih kepada 3 orang pelajar yang sukar untuk menentukan lokasi kelenjar daripada masa ke semasa agar pelajar dapat memahami dengan lebih lanjut tentang sistem endokrin ini. Mana yang terakhir, guru akan memberi kuis ringkas di dalam kelas dan memberi ganjaran kepada pelajar supaya pelajar lebih bersemangat untuk belajar. Sekian, terima kasih.